Ya, para pendengar Malam Mistik. Pada malam ini, Bradify akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Yoyo GL, kisah Bansa Iban. Di sini beliau mengatakan, selamat sejahtera semua. Jadi, kali ini saya nak kongsikan satu cerita yang telah berlaku di Batang Ai, Lubuk Antu, Sarawak. Dahulu kala, ada sebuah rumah panjang di hulu sungai Pangin Batang Ai, Lubuk Antu. Dalam rumah panjang tu, ada seorang lelaki tua yang bernama Buja. Dia ni orangnya penyayang dan baik hati dengan semua orang. Bentuk tubuh badannya tinggi dan hitam. Buja dan isterinya tinggal berdua. Sejak kahwin, mereka suami isteri belum dikurniakan cahaya mata lagi. Sepanjang 7 tahun usia perkahwinan mereka, pasangan ini masih lagi seperti orang yang baru kahwin. Isteri Buja ni sebenarnya dah banyak kali hamil, tapi tak pernah menjadi. Mereka cuba ikhtiar dengan cara berubat. Semasa ritual belian dan berubat dengan pawang, Buja dan isterinya seringkali diberitahu pawang bahawa isterinya ada diganggu hantu tinggi yang menyebabkan kandungan isterinya tak pernah lekat. Jadi, pawang mahupun dukun di tempat tersebut tidak ada yang berani untuk membunuh hantu tinggi itu yang mengganggu isteri Buja. Puas sudah berubat ke sana sini, Buja berasa susah hati. Satu malam, Buja bermimpi. Dia macam bertemu dengan seseorang yang sangat besar, tinggi dan berbulu. Kepalanya runcing. Tubuh berbulu macam orang hutan. Mata, telinga dan mulut dia semua besar. Dalam mimpi Buja, orang tu berkata macam ni. Hei Buja, jangankan isteri kamu, isteri kami pun turut diganggu oleh saudara kami itu. Nama dia Emperang. Dia yang bongsu antara kami. Kalau kamu mampu bunuh dia, silakan Buja. Kami tidak akan menghalang. Tapi dia ada sesuatu yang melindungi. Sebab itu kamu tak dapat melihatnya. Cuba kamu lemparkan biji sawi bersama abu dapur. Barulah kamu dapat melihatnya, Buja. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu mesti guna parang embung. Barulah kamu dapat pancung kepala dia, Buja. Aku ni hantu tinggi bebayan, bulu yang sulung. Kami 7 adik-beradik tinggal di Tucung Kasai. Nama mereka yang lain ialah Tadu, Puau, Papa, Merejang, Tuktui dan Bui Nasi. Begitulah yang orang tu cakap pada Buja. Keesokan pagi, Buja berasa sangat susah hati bila teringat akan mimpinya semalam. Dia tak ceritakan mimpinya pada orang lain. Dia lalu bersedia untuk turun ke tanah mencari ipoh. Nak tahu apa itu ipoh? Iaitu tumbuhan beracun. Dia mengasah parang lalu bersedia untuk berlawan dengan hantu gerasi. Setakat ini, tak ada orang yang berani berlawan atau membunuh hantu gerasi tersebut. Itu pun disebabkan oleh mimpinya. Buja beranikan diri untuk berlawan dan membunuh hantu gerasi. Lebih-lebih lagi, hantu tinggi itu kacau isteri dia. Siapa tak sayang bini kan? Mati hidup pun aku tetap akan lawan hantu gerasi itu kalau jumpa. Begitulah
bebel Buja sendirian saat dia sedang buat persediaan untuk berlawan dengan hantu gerasi tu. Selepas semua peralatan disediakan, dia pun memberitahu pada isterinya bahawa dia ingin bermalam di Pondok Huma. Yang sebenarnya, Buja ingin mengintai hantu gerasi tersebut yang mungkin akan datang mencari isterinya. Indai tuai, tinggal rumah dulu. Aku nak pergi Huma. Kalau aku lama tak balik, bolehlah ajak orang kampung cari. Begitulah pesan Buja pada isterinya. Isterinya tak banyak bunyi sebab Buja selalu pergi seorang diri ke Huma mereka. Sikit pun dia tak syak Buja tu sebenarnya pergi untuk berlawan dengan hantu gerasi. Buja juga berasa risau akan tindakannya. Untuk melawan dengan hantu gerasi itulah. Dalam hati, dia teringin untuk memberitahu penduduk kampung dan mengajak mereka bersama. Tapi takut pula kalau mimpinya tu bohong. Sebab itulah dia nekat untuk pergi seorang diri. Buja lalu melemparkan biji sawi bersama abu dapur di halaman rumah mereka. Selepas tu, dia pun bersembunyi tidak jauh dari kawasan rumah panjang mereka. Malam pun menjelma. Kira tengah malam, dia terlihat kelibat sesuatu datang dari hulu rumah panjang mereka. Dia hanya perhatikan saja. Buja nampak kelibat tu berjalan menuju ke arah bilik Buja sendiri. Kelibat tu besar serta tinggi, setinggi pohon jambu yang berada di depan rumah mereka. Bila dah nak sampai di bilik Buja, kelibat tu pun tidak kelihatan lagi. Buja berasa tak sedap hati. Dia lalu pergi menjenguk isterinya di rumah. Dia perhatikan isterinya masih nyenyak tidur. Tidak ada yang mengganggu. Yang sebenarnya, emperang itulah yang sering mengganggu isteri Buja selama ni dengan menyerupai wajah Buja. Sebab tu isterinya tidak merasa pelik. Tambah lagi bilik tidur mereka, Buja tidak lemparkan pula dengan biji sawi bersama abu dapur tu. Sebab itulah emperang tidak dapat dilihat oleh Buja. Buja lalu cari seluruh bilik hingga kedengaran ayam berkokok. Saat tu baru Buja ternampak akan kelibat sesuatu dalam bilik mereka. Tentu ni hantu gerasi yang dikatakan oleh pawang sebelum ni dan juga dalam mimpi aku dulu yang suka kacau isteri aku, kata Buja. Buja tak teragak-agak maju ke depan lalu parangkan kelibat tersebut. Sekelip mata, parang Buja hinggap di tengkuk kelibat tersebut. Bila rasa diri dapat dilihat dan hampir dipancung oleh Buja, emperang melompat dari anjung rumah terus melarikan diri. Kelibat tersebut terus diekori oleh Buja. Kelihatan titisan darah makhluk tersebut di permukaan tanah. Lagi senang untuk Buja ekori. Kelibat tersebut kelihatan menuju ke hulu sungai Pangin. Buja sentiasa mengekori kelibat tersebut. Pagi pun menjelma. Di hulu sungai Pangin, Buja ternampak hantu gerasi tersebut sedang duduk, juga sedang menahan kesan luka tadi. Buja ternampak gigi hantu gerasi tersebut sebesar lengan. Kepala pula seperti buah kepayang. Biji mata besar seperti buah embawang. Rambut pula sampai bawah tengkuk. Muka agak bengis. Matanya tidak berhenti memandang ke sana ke sini. Apalagi Buja pun melangkah lagi dekat. Kira-kira cukup jarak untuk menyumpit. Buja pun lalu bersembunyi di balik bandir kayu. Sumpitnya
lalu dihalakan ke arah belakang hantu gerasi yang sedang duduk membelakangkan Buja. Buja pun lalu menyumpit hantu gerasi tersebut. Hantu gerasi tersebut bangun serta terkejut dan berusaha mencari dari mana datangnya. Tapi Buja lagi cepat bersembunyi, takut dilihat oleh hantu gerasi tersebut. Sambil bersembunyi, dia lagi sekali menghalakan sumpitnya ke arah belakang hantu itu. Adalah dalam 3 kali Buja menyumpit sebelum hantu gerasi itu kelihatan lemah dan rebah akibat mabuk Ipoh. Kelihatan kayu, semak samun dan batu yang berhampirannya habis dikerjakan hantu gerasi sebelum dia rebah menyembah tanah. Hantu gerasi itu mengamuk. Buja hanya memerhati dari tempat dia bersembunyi. Tidak lama lepas tu, hantu gerasi itu pun menjerit dan rebah ke tanah akibat mabuk Ipoh. Buja tidak menunggu lama, lalu segera ke depan untuk memancung leher hantu gerasi. Tapi tak dapat. Setiap kali dia ingin mendekatkan diri untuk memenggal kepala hantu gerasi itu, badannya terasa lemah. Hantu gerasi tadi masih lagi terbaring pengsan sebab mabuk Ipoh. Hanya nafas hantu gerasi saja yang masih kedengaran. Matanya masih lagi terbelalak, tapi tak dapat bergerak. Tunggu untuk mati saja sebab racun Ipoh. Jadi ada seorang penduduk kampung Buja yang bernama Embong sedang bermalam di pondok Huma, tidak jauh dari Buja menyumpit. Si Embong ni bermimpi. Dalam mimpinya, dia rasa seperti bertemu dengan hantu gerasi yang memberitahunya Buja ada di hulu sungai Pangin sedang membunuh hantu gerasi yang mengganggu isterinya. Hantu tersebut menyuruh dia membantu Buja. Embung pun lalu bangun membawa tombak, parang, lalu mengekori Buja. Matahari sudah pun menegak di atas kepala. Dia ternampak Buja sedang duduk bersandar di bandir kayu, kelihatan lemah. Lepas tu, dia terpandang akan hantu gerasi yang terbaring tidak jauh dari Buja yang duduk sambil pegang parang ilang. Nama dia parang ilang, bukan yang hilang, ilang. Embong lalu menghala ke arah hantu gerasi tersebut, lalu memenggal kepala hantu gerasi itu. Apa lagi, putuslah kepala hantu gerasi itu dipenggal oleh Embong. Tubuh hantu gerasi itu mengelupur di atas tanah. Kepala dan juga beberapa barang hantu gerasi diambil oleh Embong. Buja juga dipapah bawa balik ke rumah Panjang. Sampai di rumah Panjang, semua penduduk kampung riuh bila melihat Embong membawa kepala hantu gerasi. Semua penduduk berjaga-jaga, takut kalau-kalau saudara hantu gerasi itu datang. Malam tersebut, semuanya tidak tidur, takut kalau hantu gerasi datang menyerang. Yang lelaki semua pegang ilang, tombak. Hanya bunyi hantu gerasi saja ada kedengaran pada malam tu. Tetapi tidak mengganggu. Malam itu Buja bermimpi. Dia macam bertemu dengan adik-beradik hantu gerasi itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku ni yang sulung dari 7 orang adik-beradik. Adik kami yang bongsu bernama Emperang yang dibunuh oleh kamu memang jahat. Selalu kacau isteri orang. Itulah sebab kenapa kami tidak balas dendam atas kematiannya. Kamu semua jangan takut. Kami tidak akan membalas dendam." Sudah semestinya Buja berasa sangat gembira lalu memberitahu semua penduduk kampung tentang mimpinya.
kepala emperang tu lalu disalai oleh mereka. Kira 3 bulan selepas tu, isteri Buja pun mengandung. Kepala hantu gerasi dijaga oleh embung. Tapi barang lain dan juga gigi hantu gerasi dijaga oleh Buja. Kesemuanya masih disimpan dan dijaga rapi oleh waris Buja dan juga embung sampai ke hari ini. Sekian daripada Yoyo GL. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.